Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5. Apa khabar? Saya harap semua sihat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu topik baru, iaitu unit 8 di bawah tajuk JIRIM. JIRIM terdiri daripada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. JIRIM ni dia ada kat sekeliling kita. Jadi kalau kita nampak apa-apa objek keliling kita, ia mesti terdiri daripada pepejal, cecair ataupun gas. JIRIM ialah bahan yang mempunyai jisim dan dia memenuhi ruang. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada JIRIM. Sama ada dia benda hidup ataupun benda bukan hidup. Baik, mari sama-sama kita saksikan gambar ini pula. Di dalam gambar ini terdapat pelbagai JIRIM, iaitu pepejal, cecair dan gas. Untuk pepejal contohnya ialah orang. Orang itu juga adalah pepejal. Begitu juga dengan makanan yang terdapat di atas tikar. Tikar itu juga adalah pepejal. Manakala cecair ialah air laut serta jus yang terdapat di dalam botol yang ada dalam gambar. Manakala udara ialah angin yang murid gunakan ketika bermain layang-layang. Berdasarkan gambar tadi, saya ulang sekali lagi. Pasir ialah JIRIM dalam keadaan pepejal. Seperti yang saya nyatakan tadi, air laut ialah JIRIM dalam keadaan cecair. Manakala angin yang digunakan oleh murid tersebut untuk bermain layang-layang, ia dalam kategori gas. Jadi secara keseluruhannya terdapat 3 keadaan JIRIM di pantai, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Sekarang, cuba kita bagi contoh yang lain bagi keadaan JIRIM, pepejal, cecair dan juga gas. Baik, untuk pepejal, buku nota, mungkin kita boleh letak juga kerusi, meja. Untuk cecair, air minuman, susu segar, jus buah-buahan. Untuk gas, udara, karbon dioksida, oksigen. Seterusnya, kita akan mengenal pasti sifat JIRIM bagi ketiga-tiga jenis sifat JIRIM, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Sila rujuk muka surat 180. Untuk uji kaji sifat pepejal, kita akan cuba untuk mencirikan sifat pepejal. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah penimbang, silinder penyukat, batu kecil dan juga air. Langkah pertama, cuba kita tekankan batu kecil tersebut dengan tangan. Batu kecil tu boleh berubah bentuk tak bila kita tekankan batu kecil tersebut? Tak boleh kan? Okey, kita ingat dahulu. Langkah kedua, kita timbangkan batu kecil dan ambil bacaan jisim batu kecil. Maksudnya, batu mempunyai jisim. Dan yang ketiga, kita tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal air. Kemudian kita masukkan batu, ambil bacaan akhir air dan cuba kita tolakkan. Untuk mengira isi padu batu kecil tadi, kita menggunakan formula di bawah. Katakanlah bacaan awal batu ialah 10 ml. Kemudian apabila kita masukkan batu, bacaan akhirnya ialah 15 ml. Jadi bacaan isi padu batu bersamaan dengan 15 ml tolak dengan 10 ml sama dengan 5 ml. Berdasarkan eksperimen tadi, kita boleh membuat pemerhatian semasa kita menekan batu tersebut, tiada perubahan bentuk yang berlaku dan batu tersebut juga mempunyai jisim. Batu juga mempunyai isi padu. Jadi kita dapat membuktikan bahawa pepejal mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap dan pepejal juga memenuhi ruang. Sekarang kita beralih pula kepada uji kaji sifat cecair. Tujuannya ialah untuk mencirikan sifat cecair dan alat dan bahan yang kita perlukan ialah bikar, penimbang, silinder penyukat, kelalangkun, cawan, besen kaca dan air berwarna.
Mula-mula kita timbangkan bikar kosong di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bikar. Tuangkan air berwarna ke dalam bikar kosong dan ambil bacaan jisim bikar. Sekarang, kita bolehlah kirakan jisim air berwarna dengan menggunakan formula ini. Katakanlah jisim bikar kosong ialah 15 gram, manakala jisim bikar berisi air berwarna ialah 25 gram. Jadi, 25 gram tolak dengan 15 gram sama dengan 10 gram. Jadi, jisim air berwarna ialah 10 gram. Langkah keempat, tuangkan air berwarna daripada bikar ke dalam silinder penyukat dan kita baca isi padu air tersebut. Yang kelima, kita tuangkan air yang sama ke dalam kelalang kon, cawan dan besen kaca secara bergilir. Kita buat pemerhatian terhadap bentuk air. Macam mana bentuk air tersebut? Ya, ia mengikut bentuk-bentuk besen kaca, cawan, kelalang kon kan? Dan kita catatkan pemerhatian di dalam jadual. Jadi, berdasarkan eksperimen kita, adakah air berubah bentuk? Ya, ia berubah bentuk mengikut bentuk bekas yang kita letakkan air. Adakah air mempunyai jisim? Ya, ia mempunyai jisim apabila kita timbangkan di atas penimbang. Selain daripada itu, air juga mempunyai isi padu. Jadi, apakah keadaan jirim air? Ya, jirim air ialah cecair. Apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Jadi, cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga memenuhi ruang, tetapi dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Seterusnya ialah kita ingin uji sifat gas. Tujuannya ialah untuk mencirikan sifat gas. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah pita pelekat, pembaris, jarum peniti, picagari, benang, sarung tangan plastik, beg plastik dan belon. Langkah-langkahnya, mula-mula kita perhatikan saiz belon sebelum ditiup. Tiupkan belon tersebut dan buat pemerhatian terhadap saiznya. Ya, selepas belon tersebut kita tiup, kita akan dapat lihat bahawa saiz belon semakin besar. Daripada kecil, dia menjadi besar. Langkah kedua, kita tiupkan 2 biji belon yang hampir sama saiz. Kemudian kita letakkan pita pelekat, ikatkan benang pada bahagian tengah pembaris, kemudian kita gantungkan dan ia jadi seolah-olah seperti penimbang yang sama rata. Belon tersebut sama rata. Kita pegang kat tengah-tengah pembaris tersebut, biar dia dalam kedudukan seimbang, dan salah satu belon kita cucukkan dengan jarum. Sekarang kita buat pemerhatian, apakah yang berlaku? Ya, belon yang tidak dipecahkan dia akan turun ke bawah kerana belon tersebut mengandungi udara yang lebih berat. Manakala belon yang bocor tiada udara, jadi ia naik ke atas kerana lebih ringan. Ini membuktikan udara mempunyai jisim. Langkah ketiga ialah kita tiupkan sarung tangan plastik, beg plastik dan belon serta perhatikan perubahan yang berlaku. Selepas kita tiup, kita tengok bentuk ketiga-tiga objek ini kekal seperti bentuk mereka. Contohnya sarung tangan. Bentuknya seperti sarung tangan walaupun dalam tu ada udara. Sebegitu juga belon, bentuknya seperti belon lah. Sama juga dengan beg plastik. Dia mengikut bentuk plastik. Ini membuktikan bahawa gas tidak mempunyai bentuk. Seterusnya, tarikkan omboh picagari hingga bahagian hujung macam dalam gambar. Lepas tu, tutup bahagian hujung tu dengan jari supaya lubang tu tertutup. Lepas tu, tolak omboh tu perlahan-lahan. Penekan dia tu kita tolak pelan-pelan. Okey, apa yang kita dapat perhatikan? Sebenarnya kita masih lagi boleh menekan picagari tersebut walaupun kita tutup lubang di hujungnya. Di dalam picagari ada udara dan ia masih boleh kita tekan. Ini membuktikan bahawa udara boleh dimanfaatkan. Berdasarkan uji kaji tadi, apakah keadaan jirim udara? Ya, keadaan jirim udara ialah gas. Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Sifat jirim yang dikenal pasti ialah gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap,
tetapi jisimnya tetap, serta gas memenuhi ruang. Okey, itu sahaja daripada kami. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Diharap semua murid dapat memahami topik ini dengan baik. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.